Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwati wa akhawati ahibba. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Hari ini kita dapat teruskan lagi program siri Al-Quran Sahabatku untuk tahsin surah yang berikutnya. Dan kepada yang sedang mendengar hari ini, boleh tekan butang share dan like di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Dan kita akan teruskan pada hari ini bagi surah yang berikutnya insya-Allah surah Al-Zalzalah. Terlebih dahulu, macam mana dengan kualiti audio di tempat anda semua? Clear ataupun tak clear? Jelas ataupun tidak? Kita tunggu sekejap bagi peluang untuk sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama mengikuti program kita hari ini insya-Allah. Macam mana dengan puasa hari ini? Dan hari-hari sebelum ini, macam mana dengan kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini? Penuh kenikmatan beribadat ataupun sebaliknya? Alhamdulillah sudah 26 Ramadan kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita sehingga ke akhirnya. Dan yang paling yang kita nak, mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Boleh tekan butang share terlebih dahulu, share, dan yang belum like page Masjid Al-Muktafi Billah Shah boleh like. Dan anda juga boleh subscribe di YouTube, channel di YouTube TV MAMBS. Ataupun boleh mengikuti di Instagram Masjid Al-Muktafi Billah Shah, iaitu mambs.kt. Ataupun juga boleh mengikuti perkembangan ataupun aktiviti program masjid di Facebook MAMBS Ladang. Terima kasih kepada semua yang setia dengan program siri Al-Quran Sahabatku ini. Dan hari ini kita sudah berada pada surah Al-Zalzalah. InsyaAllah hari Khamis hari ini sudah 19 Mei. Kalau ikut hari ini merupakan hari yang terakhir pertemuan kita untuk siri ini sepanjang bulan Ramadan. Dan mungkin akan ada kesinambungan daripada program yang kita adakan ini insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh share terlebih dahulu kita punya live hari ini insya-Allah. Macam mana dengan kualiti audio di tempat anda? Clear ataupun tidak? Baik, kita akan teruskan tahsin surah pilihan kita hari ini, iaitulah surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Terlebih dahulu kita baca sama-sama. Dan insya-Allah kita akan lihat satu persatu ayat yang mana ramai dalam kalangan kita sering melakukan kesalahan dalam bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa telah dijelaskan sebelum ini dalam surah-surah yang lain. Kita lihat pada ayat yang pertama terlebih dahulu, insya-Allah. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Baik, dalam ayat yang pertama ini, tuan-tuan muslimin para pendengar sekalian, apa yang ingin saya tekankan terlebih dahulu berkait dengan perbezaan huruf antara huruf zal dan juga huruf zai. Dalam kalangan kita ramai yang silap membaca pada ayat yang pertama ini dengan menyamakan huruf zal dan juga dengan huruf zai. Sebenarnya dalam ayat pertama ini hanya kalimah ini sahaja, idza, yang menggunakan huruf zal. Yang selebihnya menggunakan huruf zai. Ramai yang baca dengan semuanya menggunakan huruf zai. Contoh macam mana? Ramai yang baca dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebenarnya pada awal ayat ini dalam kalimah iza menggunakan huruf zal. Huruf zal berbaris di atas, bunyinya za, za. Jangan samakan dengan huruf zai. Kalau zai, za, zi, zu, zal, za, zi, zu. Okey? Dan hati-hati juga tuan-tuan sekalian, para pendengar, kerana huruf zal dan juga huruf zai, sekiranya kita membaca dengan sama seperti huruf zai ini, kita bimbang dan takut kita terbawa-bawa dalam bacaan Al-Fatihah kita, dalam solat kita. Dalam kalimah Siratal ladzina, siratal ladzina, sepatutnya menggunakan huruf zal. Tapi kalau kita dah terbiasa dengan zai, kita akan baca siratal ladzina, jadi huruf zai. Maka dengan itu tuan-tuan para pendengar sekalian, hendaklah kita membezakan huruf zal dan juga huruf zai. Boleh insya-Allah? Jadi bacaannya ialah idza, zal terlebih dahulu. Idza, za. Huruf zal ini dia berada di antara dua gigi kita ni, lidah kita. Dia berada di hujung lidah, makhraj huruf zal. Makhraj huruf zal berada di antara dua gigi, berada di hujung lidah, di antara dua gigi kita. Za, za. Dan dia ada tiga beradik di sini. Ada huruf tha, ada huruf zal, ada huruf za. Tha, za, za. Jadi jangan bertukar lagi dengan huruf zai, kerana huruf zai berada di hujung lidah tapi kat bahagian bawah. Dia ada huruf sin, ada huruf sad, ada huruf zai. Kalau kita baca dengan za, iza, salah bacaan kita. Maka kena alert lah benda ni. Kena ambil cakna sikit, kena tengok betul-betul huruf zal dengan huruf zai. Itu berkait dengan
ayat yang pertama. Dan yang kedua, dalam surah ini banyak menggunakan huruf ha simpul. Jangan tertukar lagi dengan huruf ha. Huruf ha di pertengahan halqum. Huruf ha ini berada di pangkal halqum. Okey? Lagi sekali kita baca sama-sama ayat yang pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, kita terus pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu tuan-tuan ikut. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lagi sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, dalam ayat yang kedua, apa yang perlu kita tekankan di sini ialah huruf kha yang adanya tanda sukun. Adanya tanda mati. Huruf kha yang adanya tanda mati di atas ni. Huruf-huruf yang ada tanda mati, kita kena jaga betul-betul supaya tidak menjadi huruf qalqalah. Bagi huruf qalqalah, kita kena baca qalqalah lah. Tapi kalau bukan huruf qalqalah, bila bertanda sukun, hati-hati tuan-tuan sekalian. Jangan sampai menjadi huruf qalqalah. Takut bila jadikan qalqalah, bacaan kita akan bunyi wa akhra, wa akhra. Dia akan jadi beranok situ ataupun kita panggil erek situ. Wa akhrajatil, itu salah. Sebab kha bukan huruf qalqalah. Kha merupakan huruf hamas. Dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah kita dah sebut sebelum ini ada 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf qalqalah. Jadi huruf kha tidak termasuk dalam huruf qalqalah, maka jangan dibaca dengan qalqalah. Jadi huruf kha ini antaranya huruf hamas, maka hendaklah diberikan sedikit tekanan pada huruf kha ini, ke bunyi sedikit angin, wa akhra, wa akhra. Okey, jangan dibaca wa akhra ataupun dibariskan huruf kha ini kepada baris atas, wa akhra. Jadi wa akhra salah, wa akhra, wa akhraja, wa akhraja. Okey, jadi huruf kha di sini harus kita tekankan supaya tidak menjadikan huruf qalqalah. Kemudian dalam ayat yang kedua, perlu ditekankan juga di sini, perlu diambil cakna pada kalimah athqalaha. Athqalaha. Sebenarnya di sini adanya huruf tha. Ramai juga yang baca dengan huruf sin. Ini bukan huruf sin tuan-tuan, ini huruf tha. Huruf tha sama tempat keluarnya seperti mana huruf zal tadi. Tha, dha, dha. Tha, dha, dha. Jadi bunyi huruf tha, fa, fa. Bila sebelumnya ada huruf hamzah berbaris di atas, tha ini sukun, athqa, athqa. Dan jangan jadikan qalqalah juga, athqa ataupun athaqa, itu salah. Okey, ramai yang baca macam mana sebelum ini? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqalaha dibaca dengan huruf sin. Sedangkan di sini ialah huruf fa. Okey, kita baca lagi sekali sama-sama. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lagi sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Okey, dan perlu kita pastikan juga bacaan kita tuan-tuan. Apabila huruf ha berbaris di atas, kemudian adanya huruf alif. Macam di sini adanya huruf ha, kemudian ada huruf alif. Jangan jadikan waqaf kita di sini seperti adanya huruf hamzah di belakang. Okey, maksud saya, bila mana kita membaca dua ayat ini, ataupun ayat-ayat yang berikutnya ada huruf ha, alif ni, ataupun apa sahaja yang diwakafkan dengan huruf mad alif, ramai yang baca seperti mana adanya huruf hamzah di belakangnya. Contoh, dia akan baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, laha.
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seperti adanya huruf hamzah. Sedangkan di sini tidak ada huruf hamzah. Maka hati-hati bila mana kita waqaf dalam ayat-ayat ini. Jangan dijadikan athqalaha. Ha. Lepas sahaja. Okey? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Laha. Jangan dibaca athqalaha. Dia sebenarnya nak waqaf, tapi waqaf dia itu dia seperti menyebut huruf hamzah. Maka hati-hati tuan-tuan sekalian. Okey, kita terus pada ayat yang ketiga insya-Allah. Ayat yang ketiga saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Wa qalal insanu ma laha. Dalam ayat yang ketiga ini, kalimah al-insanu di sini adanya nun sukun bertemu dengan huruf sin. Hukum di sini ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ingat saya beritahu sebelum ini, huruf nun di atasnya huruf nun yang sukun, sekiranya tidak ada tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Sekiranya ada tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Jadi dalam ayat yang ketiga ini, nun yang sukun tidak ada tanda sukun, tidak ada tanda apa-apa, maka hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Kerana nun sukun bertemu dengan huruf sin. Apa hukumnya di sini? Ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki adanya 15. Sin, ta, jim, zal, sa, dal, qaf, fa, tha, kaf, da, ta, dha, shin, zai. Adanya 15 huruf ikhfa hakiki. Maka di sini adalah dibaca dengan dengun. Saya baca lagi sekali, kita baca sama-sama. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Baik. Seterusnya pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bagus. Baik. Dalam ayat yang keempat, di sini adanya tanwin bertemu dengan huruf ta, dan di sini juga dibaca dengan dengung. Jangan tinggal pula dengung di sini. Dibaca dengan dengung. Jangan dibaca dengan yauma izin tuhaddisu. Dahlah tak dengung. Salah pula huruf zal dibaca dengan huruf zai. Ramai baca yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Satu huruf zal ditukarkan kepada huruf zai. Kesalahan yang pertama. Yang kedua, tidak ada dengung di sini. Yang ketiga, huruf tha ditukar kepada huruf sin. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Di sini huruf zal, bukan huruf zai. Dan di sini adanya dengung. Adanya ikhfa di sini. Kerana di sini hukumnya sama, ikhfa hakiki. Dan di sini huruf tha, bukannya huruf sin. Okey? Jadi jangan dibaca dengan yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Salah bacaan tersebut. Bacaannya ialah yauma idzin zal. Terlebih dahulu huruf zal. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Baik, dan di sini juga adanya huruf ha yang pedas. Ha di pertengahan halqum. Jangan dibaca dengan ha. Jangan dibaca dengan yauma idzin tuhaddisu, itu salah. Kerana di sini adanya huruf ha. Ha. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Okey. Maka hendaklah diambil cakna pada kalimah ini yauma idzin zal. Yang kedua, dengung pada tanwin bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga, huruf ha di sini bukannya huruf ha yang simpul, dan di sini huruf ta bukannya huruf sin. Okey, kalau tuan-tuan boleh tanda untuk panduan kita selepas ini insya-Allah. Bagaimana cara bacaannya, takut lagi tertukar huruf.
Okey, kita lihat pada ayat yang kelima. InsyaAllah, ayat yang kelima. Saya baca dulu. Bi anna rabbaka awha laha. Lagi sekali. Bi anna rabbaka awha laha. Okey, dalam ayat yang kelima, apa yang kita nak tahsin di sini, satu huruf nun yang bersabdu nun syiddah. Ingat tuan-tuan, yang diberitahu sebelum ini, apabila nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, hendaklah dibaca dengan dengung. Dibaca dengan dengung. Bi anna. Bi anna. Okey. Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu hendaklah dibaca dengung. Satu. Yang kedua, pada kalimah awha laha. Awha laha. Tuan-tuan, di sini adanya dua huruf ha. Di sini ada satu huruf ha, di sini adanya huruf ha. Jangan dua-dua dibaca dengan huruf ha. Okey? Jangan dibaca dengan huruf yang berada di pangkal halkum ataupun huruf yang berada di pertengahan halkum dua-dua. Ada juga yang baca bi anna rabbaka awha laha. Sama. Ataupun dibaca bi anna rabbaka awha laha. Itu pun salah tuan-tuan. Kerana di sini adanya huruf ha yang pedas terlebih dahulu. Awha. Di sini adanya huruf ha simpul yang berada di pangkal halqum. Ha. Dia beza tuan-tuan ya, bunyi ha 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 ha. Okey? Kita buat contoh. Contoh. Ha 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 ha. Dah macam M. Yuleng dah bunyinya tuan-tuan sekalian. Itu beza. Nak beri kena pasti, kita nak tahu perbezaan antara huruf ha dan juga dengan huruf ha. Ha 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 ha. Jadi bacaannya ialah bi anna rabbaka awha laha. Okey? Ataupun saya boleh kongsi satu formula, tuan-tuan boleh ikut. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, manihan, haniha. Ataupun kita nak ambil huruf ha yang simpul, boleh juga. Ha, ha, hi, hu, bah, hu han haniha na minal muhni manihan haniha. Ataupun kita nak gabung ha dengan ha. Ha hi hu bah hu han haniha na minal muhni manihan haniha. Pun boleh menggunakan formula tersebut, kaedah tersebut untuk kita membetulkan makhraj huruf kita tuan-tuan sekalian. Okey? Baik, kita lihat pada ayat yang ke-6. Saya baca dulu. Tuan-tuan ikut. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Lagi sekali saya baca. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bagus. Okey. Kita lihat pada ayat yang ke-6 ini, yauma idzin ya. Di sini adanya idgham, adanya dengung di sini tuan-tuan sekalian. Yauma idzin ya. Yauma idzin ya. Okey? Dan di sini lagi adanya huruf zal. Ingat, jangan bertukar lagi dengan huruf zai. Yauma idzin, dan ingat zal ini berbaris dua di bawah. Jangan baca dengan zing. Okey, jangan dibaca dengan yauma idzin, yauma idzin, zin. Itu salah bacaan, bukan zin, zin. Okey, yauma idzin ya, yauma idzin ya. Okey, di sini adanya huruf zal yang berbaris di bawah, berbaris dua di bawah. Zal yang tanwin bertemu dengan huruf ya. Huruf ya di sini salah satu daripada huruf idgham. Idgham bil gunnah.
Apa maksud idgham? Memasukkan. Memasukkan disertai dengan dengung. Memasukkan apa dia tuan-tuan? Memasukkan huruf zal yang berbaris 2 di bawah ini ke dalam huruf ya. Masukkan tanwin ini ke dalam huruf ya. Yauma idzin, yauma idzin ya. Yauma idzin ya. Boleh? Jangan dibaca yauma idzin ya. Yauma idzin ya. Salah. Yauma idzin ya. Okey? Lagi sekali. Yauma idzin ya. Okey? Kemudian dalam ayat ini juga adanya nun yang bersabdu, sama seperti mana pada ayat yang kelima, bi anna. Yang saya sebut tadi kan, nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu ataupun dipanggil nun syiddah, nun tasydid, hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Okey? Yauma idzin yasdurun nasu. Yauma idzin yasdurun nasu. Okey. Kemudian pada kalimah ashtata, di sini adanya tanwin baris 2 di atas bertemu dengan huruf lam yang bersabdu. Di sini hukumnya ialah idgham juga, tapi idgham bila gunnah. Idgham yang tidak disertai dengan dengung. Kalau di sini idgham bil gunnah, di sini idgham bila gunnah. Idgham yang tidak disertai dengan dengung. Kenapa? Kerana tanwin ini terus dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi kita bacanya ialah ashtatalli, ashtatalli, ashtatalli. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatalli. Boleh? Li. Lagi sekali kita baca yauma idzin yasdurun nasu ashtatalli, ashtatalli. Okey, ingat tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, maka hendaklah dibaca dengan idgham bila gunnah. Hendaklah dibaca dengan idgham dengan memasukkan tanwin ini ke dalam huruf lam tanpa dengung. Okey, tanpa dengung. Jangan pula dibaca dengan ashtatalli, ashtatalli. Itu dah jadi seolah-olah gunnah. Okey, tidak ada gunnah di sini. Ashtatalli. Boleh? Okey, kemudian pada kalimah liyurau. Liyurau. Rau. Di sini tuan-tuan sekalian kena jaga-jaga huruf ra yang berbaris di atas adalah huruf ra yang tebal. Ra berbaris di atas ni dipanggil tafkhim ra. Tafkhimur ra. Hendaklah dibaca dengan tebal. Jangan kerana selepas huruf ra ini adanya huruf waw yang berbaris di atas, yang bertanda sukun. Jangan kerana selepas huruf ra yang berbaris di atas ini adanya huruf waw yang bertanda sukun, menyebabkan kita membaca huruf ra ini dengan nipis. Ramai juga dalam kalangan kita membaca dengan nipis. Dia tak jadi liyurau. Dia dibaca dengan liyurau. Rau. Itu tak kena tuan-tuan. Sebab ra baris di atas mestilah tafkhim. Mestilah dibaca dengan tebal. Boleh? Jadi, jangan dibaca dengan ashtatan liyurau, liyurau. Salah. Kerana ra itu dibaca dengan tafkhim. Ra, rau. Ra dulu. Ra baris di atas bunyi ra. Bukan ru, ra. Ra, kemudian selepas huruf ra itu adanya huruf waw yang sukun, maka hendaklah diberikan hak huruf waw ini dibaca dengan rau. Okey? Jadi kita baca sama-sama. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lagi sekali. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Bagus. Okey, kita lihat pada ayat yang ke-7. Saya baca dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
mithqala dzarratin khairan yarah. Okey, dalam ayat yang ke-7 di sini tuan-tuan, di sini adanya dengung. Faman ya. Sama hukumnya seperti mana yauma idzin ya. Juga di sini idgham bil ghunnah. Ingat, apabila nun yang sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham bil ghunnah, ada berapa huruf idgham bil ghunnah? Ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ataupun disebut yauman. Ya, waw, mim, nun. Dan di sini adalah huruf ya, salah satu daripada huruf idgham bil ghunnah. Maka hendaklah dibaca dengan dengung. Dengung beserta dengan memasukkan huruf nun ini ke dalam huruf ya. Faman ya. Okey. Faman ya'mal mi. Di sini adanya huruf ain, jangan bertukar lagi dengan huruf hamzah. Jangan dibaca dengan faman ya'mal. Salah. Kerana di sini huruf ain. Huruf ain di mana tempat keluarnya tuan-tuan? Huruf ain makhrajnya ialah di pertengahan halqum, sama dengan huruf ha. Maka jangan bertukar lagi, jangan pergi ke hidung atau pergi ke pangkal halqum menjadi huruf hamzah. Hendaklah dibaca dengan pertengahan halqum. Ya'mal. Jangan dibaca dengan hidung. Ya, itu sengau. Ya'mal. Ataupun dibaca dengan pangkal halqum, jangan jadi hamzah. Ya'mal. Salah tuan-tuan sekalian. Okey? Baik. Kita terus pada kalimah yang berikutnya, iaitu dzarratin kha. Satu di sini saya nak tekankan di sini, apabila huruf ta di sini, ta marbutah ini berbaris dua di bawah, bunyinya tin, bukan tin. Sama macam yauma izin tadi. Jangan dibaca dengan yauma izin, tapi dibaca dengan yauma izin. Okey? Yauma izin. Dan di sini jangan dibaca dengan dzarratin. Demikian. Okey? Sebab ramai tambah-tambah orang yang dulu-dulu dibaca dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dibaca begitu. Dzarratin salah, bukan tin. Dzarratin kha. Okey, dan di sini tidak adanya dengung kerana tanwin bertemu dengan huruf kha, hukumnya izhar halqi. Hukumnya ialah izhar halqi. Dibaca dengan jelas. Jelas apa dia? Jelaskan bunyi tanwin di sini untuk sebelum kita menyebut huruf kha. Dzarratin kha. Jangan dibaca dengan dzarratin kha. Salah tuan-tuan. Okey? Dalam qiraat Abu Ja'far lain. Qiraat Abu Ja'far ada gunnah di situ. Di sini bukan kita baca bukan mengikut qiraat Abu Ja'far, kita membaca mengikut Imam riwayat Hafs an Asim. Okey? Baik. Kemudian di sini adanya huruf ra yang berbaris dua di atas, ran, bertemunya huruf ya. Ini juga dipanggil idgham bil ghunnah. Samanya di sini macam yauma idzin ya. Di sini tanwin bertemu dengan huruf ya. Dan di sini juga tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf ya. Maka hukumnya ialah idgham bil ghunnah. Maka hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. Okey? Kita baca sama-sama lagi sekali insya-Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lagi sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bagus. Dan ayat yang terakhir untuk surah Al-Zalzalah kita baca. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lagi sekali. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey. Terus dalam ayat yang terakhir ini
sama juga nun sukun bertemu dengan huruf ya, sama faman ya'mal nun sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya ialah idgham bil gunnah. Hendaklah dibaca dengan memasukkan huruf nun ini ke dalam huruf ya disertai dengan dengun, disertakan dengan dengun. Wa man ya, wa man ya. Lagi sekali. Wa man ya. Bagus. Terus. Wa man ya. Wa man ya'mal mi. Wa man ya'mal mi. Sama juga seperti mana ayat yang ketujuh tadi. Kemudian pada kalimah dzarratin tadi, dzarratin kha, di sini tidak ada dengung. Di sini hendaklah dibaca dengan izhar. Ada dengung tapi sikit je tuan-tuan sekalian. Okey, di sini dibaca dengan izhar. Okey. Di sini dibaca dengan izhar. Tapi di sini dibaca dengan ikhfa. Ikhfa, apa maksud ikhfa? Menyembunyikan. Menyembunyikan tanwin bagi dua di bawah ini ke dalam huruf shin. Okey, maka di sini dibaca dengan dengun. Kalau di sini dibaca dengan dzarratin kha, dzarratin kha. Tapi di sini dibaca dengan dengung, dengan menyembunyikan tanwin ini ke dalam huruf shin. Dzarratin sya, dzarratin sya. Okey, dan tak marbutah ini berbagi dua di bawah, bunyinya tin, sama macam di sini, tin. Jangan dibaca dengan tin, jangan dibaca dengan dzarratin sya, tin sya. Itu salah tuan-tuan. Okey, dan yang terakhir ialah bila mana tanwin bertemu dengan huruf ya, sama seperti mana di sini tanwin bertemu dengan huruf ya, hukumnya ialah idgham bil gunnah. Maka hendaklah dibaca dengan memasukkan tanwin ini ke dalam huruf ya disertai dengan dengung. Okey? Bacaan ini macam mana? Syarraya, syarraya, syarraya. Dan di hujung ayat ini adanya huruf ha. Huruf ha di sini tuan-tuan sekalian, bunyikan huruf ha ini dan kita sukunkan huruf ha ini kerana kita waqaf, maka hendaklah dibunyikan di akhir pada ayat ini, dan ayat ini hendaklah dibacakan dengan huruf ha. Jangan dibaca ya roh gitu, ya roh, bunyi huruf ha tu. Okey? Contoh macam mana? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah. Biar keluarkan huruf ha yang di hujung ayat ini. Yarah. Okey? Kerana di sini kita sukunkan huruf ha kerana kita waqaf. Baik, selesai kita bagi surah Al-Zalzalah tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Okey. Sekejap ya. Okey, cuba kita lihat surah Al-Adiyat. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Lagi sekali. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Okey, dalam ayat yang pertama ini harus kita jaga-jaga adalah huruf ain. Saya sentiasa tekankan huruf ain di sini supaya kita tidak bertukar dengan huruf hamzah ataupun kita keluarkan di bahagian hidung. Kerana huruf ain ini berada di pertengahan halqum. Wal'a, wal'a. Dan sebelum itu adanya huruf alif lam di sini. Lam di sini hendaklah diizharkan bacaan. Jangan jadikan lam ini lam yang berbaris di atas. Wala'a. Ataupun dibaca dengan qalqalah. Wala'a. Wal'a. Pegang betul-betul sebelum kita menyebut huruf ain.
Pegang betul-betul huruf lam ini. Wal'a, wal'a. Jangan dibaca wala'a ataupun wala'a. Okey? Kerana di sini hukumnya ialah asalnya ialah izhar qamari. Okey, terus tuan-tuan sekalian, pada kalimah dhabha. Kalimah dhabha adanya huruf ba yang sukun. Maka ini adalah sifatnya ialah qalqalah. Hendaklah dibaca dengan qalqalah. Dhabha, dhabha. Ingat tuan-tuan, qalqalah ini dia secara semula jadi lantunannya. Jangan dibuat-buat, jangan dijadikan dhabha. Jangan kita sebut dhabha, dhabha. Ataupun kita jadikan fathah baris di atas, dhabha. Salah. Bila kita sebut huruf ba yang sukun ini, dia automatik dia akan jadi qalqalah. Sebab memang sifatnya adalah sifat qalqalah, lantunan. Jadi bacaannya ialah wal-'adiyati dhabha, wal-'adiyati dhabha, wal-'adiyati dhabha. Dan di sini adalah huruf ha yang pedas. Ha di pertengahan halqum, bukannya ha simpul itu di pangkal halqum. Jangan dibaca dengan dhabha, dhabha itu salah. Bacaannya ialah dhabha, dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Okey. Kemudian pada ayat yang kedua, saya baca dulu. Fal-muriyati qadha, fal-muriyati qadha. Okey, dalam ayat yang kedua sama, ada alif lam di sini. Jangan beranakkan huruf lam ataupun jangan eret huruf lam ataupun jangan jadikan lam itu berbaris di atas. Pegang betul-betul. Falmu, falmu. Bagus. Okey, terus hujung ayat ini adanya qalqalah juga. Qadha, qadha. Tadi dhabha, di sini qadha. Di sini huruf dal yang sukun, bertanda sukun, maka dibaca dengan qalqalah. Qad, qad, qad. Dan di sini juga huruf ha yang pedas, bukan ha yang sipol, jangan bertukar lagi. Qadha, qadha. Okey. Falmuriyati qadha, falmuriyati qadha, falmuriyati qadha. Okey. Kita baca sama-sama. Falmuriyati qadha, qadha. Okey, kita terus pada ayat yang ketiga. Tuan-tuan ikut saya. Falmughirati subha. Lagi sekali. Falmughirati subha. Bagus. Okey, di sini adalah huruf ghin. Jangan jadikan huruf ra. Jangan dua-dua ra di sini. Falmurira, falmurira. Itu ra. Ataupun jangan jadikan dua-dua ni huruf ghin. Falmughirati. Salah tuan-tuan. Di sini adanya huruf ghin terlebih dahulu. Falmughi. Kemudian adanya huruf ra berbaris di atas. Falmughi. Ghin baris bawah ri. Falmughira, falmughi, ghin, ri. Okey. Falmughirati, falmughirati, rati. Dan di sini kalimah subha sama juga adanya qalqalah lagi, adanya hak yang pedas sama seperti sebelum-sebelum ini. Jadikan huruf qalqalah ini secara lantunan automatiknya jangan dibuat-buat ataupun jangan jadikan berbaris di atas. Subha ataupun subha kita buat. Dibaca dengan automatik dia jadi qalqalah di sini. Falmughirati subha. Okey. Falmughirati subha. Subha. Okey. Terus pada ayat yang keempat insya-Allah. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a.
Okey, dalam ayat yang keempat, tuan-tuan sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Allah, yang pertama adanya huruf tha. Sama seperti mana saya sebut sebelum ini dalam surah Al-Zalzalah, jangan bertukar dengan huruf sin. Jangan dibaca fa'asarna bihi, fa'asarna bihi. Ini huruf tha. Fa'atharna, fa'atharna. Okey, dan di sini adanya huruf ra yang sukun, maka dibaca dengan tebal huruf ra. Fa'atharna, tharna, fa'atharna bihi, fa'atharna bihi naqa'a. Dan di sini adanya huruf ha dhamir bertemu dengan huruf selain huruf hamzah, maka di sini ialah hukumnya maksilah qasirah ataupun disebut maksilah sughra. Okey, maksilah sughra, kerana huruf ha dhamir bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini merupakan huruf selain huruf hamzah. Kalau ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya ialah maksilah kubra ataupun disebut maksilah tawilah. Saya lebih suka menggunakan istilah maksilah sughra, maksilah sughra dan juga maksilah kubra daripada menggunakan istilah maksilah tawilah ataupun maksilah qasirah. Okey. Baik, kita terus pada kalimah naqa'a. Di sini juga adanya huruf qalqalah, maka hendaklah dibacakan dengan qalqalah. Naqa'a, naqa'a. Jangan dibaca naq'a, naq'a. Adanya qalqalah di sini, tuan-tuan. Naqa'a, naqa'a. Dan di sini huruf ain berada di pertengahan halqum. Jangan dibacakan di hidung maupun di pangkal halqum menjadi huruf hamzah. Fa'atharna bihi naqa'a, naqa'a, berada di pertengahan halqum. Baik, kita lihat pada ayat yang kelima. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Fawasatna bihi jam'a. Lagi sekali. Fawasatna bihi jam'a. Okey, pada ayat yang kelima ini, kalimah fawasatna. Di sini adanya huruf ta yang sukun, juga huruf qalqalah. Maka hendaklah dibaca dengan qalqalah di sini. Akan tetapi perlu berhati-hati di sini, tuan-tuan. Sebelum huruf ta yang sukun ini adanya huruf sin. Sin yang berbaris di atas bunyinya sa. Ramai dalam kalangan kita sebab gaduh sangat ni, sibuk sangat nak baca huruf ta yang sukun ini, sehingga kan sin ini menjadi huruf sa. Okey? Ramai yang baca dengan fawasatna. Fawasatna bihi, bukan fawasatna. Kalau baca fawasatna, sin jadi sa. Sin baris atas sepatutnya bunyi sa. Maka hendaklah berikan hak huruf sin terlebih dahulu di sini, tuan-tuan. Hendaklah dibaca dengan fawasa terlebih dahulu. Fawasatna. Satna. Jangan dibaca satna. Fawasatna. Itu salah. Fawasatna. Sin berbaris di atas bunyi sa. Fawasatna bihi jam'a. Okey, di sini juga maksilah sughra, dan di sini juga huruf ain yang berada di pertengahan halqum. Okey. Terus pada ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanud. Lagi sekali. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik. Dalam ayat yang ke-6 adanya nun yang bersabdu, hendaklah dibaca dengan dengung. Inna. Dan di sini juga nun yang sukun bertemu dengan huruf sin, ikhfa hakiki, juga dibaca dengan dengung. Dan di sini ujung ayat adanya huruf dal. Asalnya dal ini berbaris dua di hadapan. Akan tetapi kerana kita nak waqaf, maka kita bertukarkan baris dua di hadapan ini kepada tanda sukun, kepada huruf dal. Jadi bila kita nak waqaf, maka huruf dal ini hendaklah dibaca dengan qalqalah. Okey, dibaca dengan qalqalah. Jadi kita baca lakanud.
Lakanud. Ini dipanggil qalqalah kubra. Lakanud. Lakanud. Kerana kita waqaf di sini. Okey, kita baca sama-sama pada ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Alhamdulillah. Okey, kita lihat ayat yang ke-7. Saya baca terlebih dahulu. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Lagi sekali. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Ini pun sama tuan-tuan. Nun yang bersabdu baca dengan dengung. Kemudian di sini adanya hukum maksilah sughra. Dan di sini adanya dal yang berbaris juga di hadapan. Dan kita waqafkan huruf dal ini dan kita sukunkan kerana kita waqaf. Maka di sini hendaklah dibaca dengan qalqalah. Ataupun dipanggil qalqalah kubra di sini. Okey. Maka dibaca dengan la syahid. La syahid. Dibaca dengan qalqalah. Kita baca sama-sama lagi sekali. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Okey. Seterusnya pada ayat yang ke-8. Tuan-tuan ikut saya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Okey. Lagi sekali. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Okey, dalam ayat ini perlu ditekankan ialah huruf nun yang bersabdu sama seperti sebelum-sebelum ini. Kemudian huruf ha di sini huruf ha yang pedas, bukan ha yang simpul. Dan yang kedua, yang seterusnya pada huruf ra yang berbaris di bawah hendaklah dibaca dengan nipis, tarqiq ra. Jangan dibaca dengan tebal. Kalau tebal, ra yang berbaris di atas ataupun ra yang berbaris di hadapan dibaca dengan tebal. Kalau ra yang berbaris di bawah, maka hendaklah dibaca dengan nipis. Nipis macam mana? Jangan sampai kita baca lihubbil khairi, itu tebal. Khairi, dia baca dengan nipis, bunyinya ialah khairi, ri, nipis saja. Wa innahu lihubbil khairi la, khairi la. Jangan dibaca dengan khairi la. Ada beza tuan-tuan sekalian, bunyi tebal dan juga bunyi nipis. Baik. Kemudian apa yang saya nak tekankan di sini lagi ialah dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 pada kalimah wa innahu di sini dan juga wa innahu di sini, lihat di sini adanya huruf hamzah yang berbaris di bawah. Di sini juga hamzah yang berbaris di bawah. Maka janganlah kita baca dengan a. Sama macam zauratin tadi. Zauratin, zauratin khaira. Jangan baca dengan jangan dibaca dengan tin. Ataupun zauratin syarra, tin. Begitu juga dengan hamzah yang berbaris di bawah ini jangan dibaca dengan a. Wa innahu. Wa tak boleh. Wa bukan wa wa i, hamzah berbaris di bawah bunyinya i. Wa inna, jangan dibaca wa inna ataupun wa inna, dia jadi leweh. Orang Terengganu panggil leweh ni tak kenalah pada hak huruf hamzah ni yang sepatutnya baris bawah bunyinya i. Okey, jadi huruf yang ke-7 yang ke-8 hendaklah hati-hati, jangan dibaca dengan a ataupun dibaca dengan i. Okey, wa innahu. Di sini juga wa innahu. Okey. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-8 ini adanya juga huruf dal yang berbaris dua di hadapan dan kita baca dengan sukun kerana waqaf. Maka di sini juga hendaklah dibaca dengan qalqalah.
Okey, di sini juga qalqalah kubra. Maka hendaklah dibaca dengan la syadid. La syadid. Begitu juga dengan huruf dal ini. Selepasnya ada huruf ya, di, jangan de. La syadid. Itu juga tak tepat bacaannya. Jangan dibaca wa in satu wa innahu li hubbil khairi la syadid. Itu seperti belah-belah Pakistan kata. Pakistan, India banyak baca dengan seperti mana imalah ataupun taklid. Itu kalau baca dengan mengikut manhaj imam-imam ataupun riwayat yang membaca imalah taklid tak ada masalah. Ini baca ikut riwayat Hafs tapi seolah bunyinya taklid pada hujung-hujung ayat ini. Ini kesempurnaan bacaan kita lah sebenarnya yang perlu kita jaga-jaga sebenarnya. Okey, pada ayat yang ke-9 saya baca terlebih dahulu tuan-tuan ikut. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Lagi sekali. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Di sini hendaklah ditekankan pada huruf zal, jangan bertukar lagi dengan huruf zai. Kemudian pada hujung ayat ini fil qubur, hendaklah dibaca dengan tebal bagi huruf ra. Walaupun ra ini berbaris di bawah, tetapi sebelumnya adanya huruf waw yang sukun, waw yang mat, maka hendaklah dibaca dengan tebal bagi huruf ra. Walaupun ra itu sendiri berbaris di bawah, hendaklah dibaca dengan tebal. Kita baca sama-sama. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Alhamdulillah. Kita lihat pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Lagi sekali. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Baik, dalam ayat yang ke-10 sama juga tuan-tuan sekalian. Hendaklah dibaca dengan tebal bagi huruf ra ini. Dan sebelum itu adanya huruf ha, dibaca dengan ha yang pedas, bukannya ha yang simpul. Maka hati-hati dalam bacaan kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-11. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Lagi sekali. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Okey, di sini adanya huruf nun yang sukun, nun yang bersabdu, maka hendaklah dibaca dengan dengung seperti mana saya dah sebut sebelum ini. Dan di sini juga adanya hukum mim sukun, tuan-tuan. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka di sini ialah hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Dan di sini juga adanya mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka di sini ialah izhar syafawi. Di sini dibaca dengan dengung. Di sini dibaca dengan izhar. Okey? Di sini dibaca dengan dengung, di sini dibaca dengan izhar. Lihat tuan-tuan, ini juga mim sukun, tapi mim sukun di atasnya tidak ditulis tanda sukun, bermakna hendaklah dibaca dengan dengung. Dan di sini adanya mim sukun dan ditulis tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan izhar. Okey tuan-tuan. Di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Persoalannya bila mana mim bertemu dengan ba ni, nak baca tutup mulut ke tak tutup mulut? Sebab ada yang kata baca hendaklah sekurang-kurangnya selah kertas boleh masuk dalam mulut kita ni, tidak terlalu rapat. Saya bertalaki ataupun saya belajar dengan guru-guru saya, majoriti para syekh membacanya dengan menutup mulut, tapi tidaklah dengan kuat menutup mulut sebenarnya. Okey, jadi saya menerima daripada guru-guru saya dengan menutup mulut. Saya ajar juga kepada yang lain dalam keadaan menutup mulut.
Okay, cuma sikit sangat saya dengar yang baca dengan buka sedikit mulut, sekurang-kurangnya boleh masuk selah kertas. Sikit sangat. Okay. Jadi bacaannya ialah inna rabbahum bi. Rabbahum bi. Okay. Inna rabbahum bi. Rabbahum bi. Dan di sini adanya huruf ha yang berbaris di bawah bunyinya hi. Jangan dibaca dengan he. Jangan dibaca inna rabbahum bihim ya. Bihim ya. Salah tuan-tuan. Bukan bihim. Bihim. Ha baris bawah bunyi hi. Dan di sini mim sukun bertemu dengan ya. Saya sebut apa tadi? Izhar syafawi. Hendaklah dibaca dengan jelas. Inna rabbahum bihim yawma. Bihim yawma. Bihim yauma. Jangan dibaca dengan terlalu dengung sampai panjang. Yauma bihim ya. Bihim ya. Itu salah tuan-tuan ya. Kerana di sini ialah hukum izhar syafawi. Dan yang terakhir di sini ialah, yang kedua terakhir ialah huruf zal bertemu, huruf zal yang berbaris dua di bawah bertemu dengan huruf lam. Di sini hukumnya ialah idgham bila ghunnah. Idgham memasukkan tanpa dengun. Memasukkan apa dia? Tanwin di sini ke dalam huruf lam tanpa dengun. Jadi jangan dibaca yauma idzil la kha. Salah. Maka hendaklah dibaca yauma idzil la. Yauma idzil la. Okey. Inna rabbahum bihim yauma idzil la. Dan yang terakhir ialah pada huruf ra yang berbaris dua di hadapan ini. Bila mana kita waqaf, hendaklah kita sukunkan huruf ra, dan ra ini dibaca dengan nipis. Tarqiq ra. Kenapa dibaca dengan nipis para pendengar sekalian? Kerana sebelum huruf ra ini yang asalnya baris dua di hadapan, kalau ikut hukum ra baris dua di hadapan kena baca dengan tebal. Tetapi bila mana kita waqaf, kita berikan ra ini dengan baris yang sukun. Sebelum ra ini adanya huruf ya yang sukun, huruf ya yang mad. Maka hendaklah dibaca dengan nipis bagi huruf ra ini. Jadi bacaannya ialah la khabir. La khabir. Jangan dibaca dengan la khabir. Itu salah bacaannya. Okey. Kita dah habis dua surah hari ini. Alhamdulillah. Surah Al-Zalzalah dan juga surah Al-Adiyat. Kita baca sama-sama terlebih dahulu surah Al-Adiyat boleh? InsyaAllah. Cuba kita lihat. Kita baca sama-sama sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sebelum itu tuan-tuan sekalian, sebelum saya tutup, cuba tuan-tuan lihat di sini pada huruf ra adanya baris dua di hadapan, satu baris hadapan, satu lagi ditukarkan kepada huruf mim yang kecil. Kenapa di sini ditulis huruf mim yang kecil tuan-tuan sekalian? Kerana nak memudahkan kita untuk bila mana kita wasal bacaan, sambung bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mim kecil ini adalah ganti.
Dan hukum di sini ialah hukum iqlab. Kita belajar tanwin bertemu dengan huruf ba, tanwin ataupun nun yang sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ialah iqlab. Jadi mim di sini adalah ganti. Bila mana kita menyambung bacaan kita dengan bismillah, maka dibaca dengan dengung. Dibaca dengan menukarkan, dibaca dengan dengung. Jadi kalau kita nak sambung, bacaannya ialah Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabirum bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu ditulis mim kecil di sini bagi memudahkan bacaan kita semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah selesai untuk kita tahsin surah-surah pilihan. Dan kalau ikut perancangan pihak Masjid Al-Muktafi Billah Shah, hari ini merupakan hari yang terakhir, 19 Mei, hari yang terakhir program Al-Quran Sahabatku ini untuk sepanjang Ramadan. Dan insya-Allah sekiranya tidak ada halangan ataupun aral yang melintang kepada kita semua, mungkin kita akan teruskan siri ini untuk program-program yang lain dengan kupasan-kupasan yang lain lagi selepas ini insya-Allah. Jadi untuk program Al-Quran Sahabatku sepanjang Ramadan, kita nak tahsin surah-surah lazim pilihan ini. Hari ini merupakan hari yang terakhir dan mudah-mudahan apa yang kita adakan, kita laksanakan, kita rancang, Allah rahmati kita semua insya-Allah. Allah memberikan manfaat, Allah memberikan kefahaman ilmu, Allah memberikan kita ini semangat untuk kita terus membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Dan jadikanlah Quran ini sebagai teman sejati kita, sahabat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat esok-esok bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syafaat Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, mudah-mudahan. Saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah mengucapkan terima kasih kepada semua yang setia mendengar, tuan-tuan muslimin muslimat yang sentiasa inginkan kebaikan daripada program ini untuk mengambil manfaat, untuk belajar. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa untuk terus like page Masjid Al-Muktafi Billah Shah untuk anda mengetahui program-program dan aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Walaupun dalam keadaan tempoh PKP sekalipun, kami tetap merancang dalam keadaan online, dalam keadaan di alam maya, dalam keadaan di media sosial, tetap kami laksanakan program-program. Dan sebarang pandangan, idea kami sangat alu-alukan daripada tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita mengimarahkan Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini insya-Allah, dan kami menerima sekiranya perkara tersebut baik untuk masyarakat, manfaat untuk masyarakat insya-Allah. Dan apa yang penting sekali tuan-tuan muslimin muslimat, walaupun dalam keadaan masjid sunyi buat masa sekarang, kita sama-samalah berdoa mudah-mudahan wabak penyakit yang melanda di negara kita ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua dapat merasai kenikmatan untuk solat berjemaah lagi di masjid selepas ini insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi selepas ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada saudara Ihsan daripada Designis.co yang menyediakan montaj dan menyediakan juga kita punya teknikal dan sudut teknikalnya untuk menjayakan program kita hari ini. Begitu juga dengan Dr. Tengku Khairi Abdul Rahman yang memberikan idea kepada pihak masjid untuk memeriahkan lagi aktiviti sepanjang PKP ini. Alhamdulillah, moga manfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan kepada anda semua yang berminat untuk menjadi sebahagian sukarelawan Masjid Al-Muktafi Billah Shah, boleh terus berhubung dengan kami, boleh PM kami melalui Messenger ataupun boleh berhubung melalui pejabat masjid ataupun di Facebook masjid sendiri boleh insya-Allah. Dan kami sangat mengalu-alukan tenaga daripada sukarelawan-sukarelawan, terutamanya golongan-golongan belia ini, untuk sama-sama membangunkan masyarakat dalam kalangan belia. Dalam masa yang sama juga kita nak mengimarahkan Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini dalam kalangan orang-orang muda insya-Allah. Baik, setakat itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah sepanjang program Al-Quran Sahabatku ini.
sekiranya kami, saya dan sahabat saya Ustaz Raja, sepanjang program ini adanya kesilapan, kekurangan daripada pihak kami, mohon maaf banyak-banyak. Moga kesilapan itu kami akan dapat pertingkatkan pada masa yang akan datang, insya-Allah. Kita bertemu lagi. Terima kasih semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.